ketidakstabilan politik dalam negara kita ini dia akan berterusan. Politik kita sekarang ini sedang mengalami proses try and error. Bahawa saya akan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya. Satu perkembangan politik yang menarik yang mana saya memang menjangkakan, dan saya mengambil contoh Indonesia Indonesia apabila jatuhnya pemerintahan Suharto, kita dapat lihat dia macam Malaysia juga. Masa tu kita pun rasa macam pelik kan. Di Indonesia, kita tengok Indonesia waktu tu, sebenarnya Malaysia sekarang ni. Tapi Indonesia dia lebih ganas lah. Dia punya apa ni? Peralihan tu lebih ganas ya. Ada orang mati, kena tembak, semua kena kubur pembunuhan beramai-ramai. Itu kita boleh baca sejarah lah. Saya pun bukan pakar lah. Tapi yang saya pasti, silih berganti tukar presiden. Presiden tu bertukar-tukar. Saya pun tak ingat dah nama presiden tu secara turutannya, tapi kita ada Gus Dur, ada siapa, BJ Habibie, kemudian sekejap je 2 tahun je kan. 2 tahun ni kan. Dia tak lama kan. Dia perubahan politik tu dia sedang mengalami dinamika. Dan akhirnya last kali yang stabil adalah sekarang ni lah, Jokowi ni. Ini baru kita kata orang puas hati. Kebanyakan orang puas hati lah. Of course dalam politik ni mesti ada yang tak puas hati kan. Politik baru tu yang dibawa oleh Jokowi lah kan. Benda yang sama juga berlaku kat Malaysia ni, sedang mengalami try and error. Sedang mencari formula yang sesuai. Hasil daripada langkah Sheraton, kita dah ada undang-undang baru anti lompat parti. Itu satu titik sejarah dalam negara kita ni yang penting rasanya. Jadi kalau tidak ada langkah Sheraton tu, mungkin kita takkan ada akta lompat parti. Jadi sejarah tu sebenarnya dia, orang kata apa, cause and effect lah. Kita tengok kalau dulu politik Melayu ni dia sesuatu yang dogma, dikuasai oleh kelompok-kelompok yang tertentu lah. Satu kelompok, ada 2 kelompok kan. Dia ada punya dogma politik dia yang tak boleh berubah. Jadi apabila berlaku pakatan-pakatan yang berubah-ubah ni kan, dia telah mencairkan dogma tu. Dogma tu dah cair dah. Dogma tentang prinsip tu dah cair. Sekarang ni politik kita pergi ke arah yang saya nampak, dia pergi ke arah pragmatism. Dia ke arah pragmatik. Mana yang lebih strategik untuk menang pilihan raya. Dia ada positif, dia ada negatif dia. Yang positif dia adalah kita sudah tidak lagi menjadi ekstrim lah. Even saya tengok even parti-parti yang dikuasai oleh masyarakat Cina pun, parti-parti yang dikuasai oleh masyarakat Cina pun, mereka ni pun sedang dalam proses pencairan. Kita boleh tengoklah macam DAP kan, parti-parti lain lah. Dia diorang dah mula faham bahawa mereka tidak boleh pergi jauh kalau mereka just duduk dalam kelompok mereka sendirilah. Tapi dia punya downside dia pun ada juga. Dia punya benda negatif dia adalah ada juga dan dinamisme percaturan politik tu bagus kerana dia menyebabkan kita, politik kita ni lebih orang kata progress lah. Tapi benda yang negatif dia kadang-kadang tu dia lebih bahaya kerana ideologi tu semakin hilang. Ideologi tu semakin hilang. Sama ada ideologi bersifat ekonomi ke, ideologi bersifat agama ke, ideologi bersifat hak-hak bumi putera, benda tu yang menjadi kerisauan kerana bila tidak ada lagi satu dogma yang khusus, biasalah benda ni akan hilang lah. Jadi seharusnya kedua-dua ni perlu selari lah. Perubahan terhadap pragmatisme percaturan politik ni, pakatan-pakatan yang dibuat ni, dengan keteguhan pendirian terhadap asas-asas perlembagaan tu seharusnya selari.
Dia tidak akan jadi masalah bila semua parti politik yang bertanding faham asas perlembagaan kita. Jika semua parti politik faham asas perlembagaan, apa sahaja percaturan politik yang dibuat tu, pakatan-pakatan dan sebagainya, perancangan-perancangan ni, dia tidak akan mencairkan asas kenegaraan kita lah. Asas bangsa Malaysia ataupun bukan saya kata Malaysia, tapi yang kata asas Malaysian nation ni kan. Asas dia apa dia? Asas dia adalah kebudayaan tempatan. Jadi yang ni yang kita nak, yang kita rasa, yang saya rasa kita akan pergi ke arah tu. Dia ada dua lah possibility dia. Yang pertama, kita akan hilang asas-asas kenegaraan tu kerana percaturan politik yang semakin lama semakin mencair ni. Jadi idea politik kita ni hanya akan pergi kepada idea-idea populis je. Apa-apa yang populis itu yang akan menang. Jadi itu cukup bahaya lah, kalau kita pergi gerak ke arah tu. So pakatan-pakatan yang populis ni kan, sama ada parti Melayu ke, parti Islam ke, parti liberal ke apa ke, dia semua akan pergi ke arah idea-idea populis. Jadi cukup malang lah negara kita. Tapi kalau kita ada kesedaran tu semakin ada, semakin kuat, kemudian kita boleh jadi pragmatik dalam gerakan-gerakan politik kita. Macam mana kita bergerak, gerakan politik tu, macam mana kita bergerak, cara kita pilih calon, cara kita berdebat, cara kita bincangkan isu ni lah. Tapi yang paling penting tu, kalau dia punya asas-asas kenegaraan tu semua orang bersetuju dan jaga. Jadi yang ni negara kita akan pergi ke arah yang lebih baik lah. Jadi kita tidak akan ada lagi politik yang jumud, kan? Tapi dalam masa yang sama asas-asas perlembagaan kita tu terjaga. Jadi dia ada dua cabang tu lah, yang mungkin kita akan pergi ke yang belah sini ke atau belah sini lah.